satu alternatif penyampaian ilmu melalui media sosial. Dan insya-Allah pada slot kuliah Zuhur pada petang ini, saya akan berkongsi satu hadis berkaitan dengan adab. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Jadi kita dengar dulu hadis ni. An Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala qala qala li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala li Ibn Abbas ala urika imra'atan min ahli al-jannah qultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat inni usra'u wa inni atakashaf fad'u Allah li qala in syi'ti sabarti wa lakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaka qalat asbir qalat fa inni atakashafu fad'u Allah alla atakashafa fad'a laha. Maksudnya ataupun terjemahan hadis ni daripada tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, beliau telah berkata kepadaku Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sukakah saya tunjukkan kepada kamu seorang wanita yang merupakan calon penghuni syurga? Saya menjawab, bahkan saya suka. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saya sering mengalami sawan dan aurat saya terdedah. Berdoalah kepada Allah untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mahu dan engkau bersabar, bagimu syurga. Jika engkau mahu, saya akan berdoa kepada Allah bagi menyembuhkanmu. Wanita itu berkata, saya bersabar. Katanya lagi, aurat saya sering terdedah. Berdoalah kepada Allah agar auratku tidak terdedah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuknya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis ini merupakan hadis yang berada pada kedudukan 1990 di dalam kitab Al-Bir, iaitu kitab kebaikan, wassilah wal adab, dan juga silaturrahim dan adab, di bawah bab ganjaran bagi orang yang beriman daripada yang menimpanya daripada kesakitan, Hadis yang telah kita dengar tadi, hadis daripada seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ialah seorang tabi'in yang alim. Atha bin Abi Rabah, keilmuannya, kedalaman fiknya telah dipuji oleh Al-Imam Abu Hanifah dan juga imam-imam mazhab yang lain. Jadi, beliau telah meriwayatkan satu hadis, yang mana hadis ni dia telah dengar sendiri daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada aku ataupun pernah kata kepadaku, ala urika imra'atan min ahli jannah. Mahukah kamu aku tunjukkan seorang perempuan yang merupakan penghuni ataupun calon syurga, penduduk syurga. Maknanya Nabi sendiri sudah menjamin bahawasanya perempuan yang akan Nabi tunjuk ataupun orang yang akan Nabi tunjuk ni min ahlil jannah. Maka jawab Abdullah bin Abbas, qultu bala. Aku jawab, bahkan ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhil mar'atus sauda. Dia inilah, iaitu perempuan yang berkulit hitam. Maknanya perempuan yang menjadi ahli syurga dalam hadis ni, dari segi fizikalnya, dari segi luarannya, beliau ialah seorang perempuan ataupun seorang wanita
yang berkulit hitam ataupun berkulit gelap. Okay. Lalu perempuan ni, kata Abdullah bin Abbas, atatin Nabi. Beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pernah mengadukan satu masalahnya kepada Nabi. Okay. Kata perempuan ni, inni usra'u wa inni atakasyaf. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni seorang yang mengidap penyakit sawan yang akan menyebabkan dia ni kadang-kadang pengsan. Wa atakasyaf, dan aku juga bila mana aku terkena penyakit sawan ni, dengan sebab sawan yang datang tu, maka aku akan menggelumpur. Daripada keadaan tu akan menyebabkan aku ni terbuka aurat. Atakasyaf. Fad'ullah li. Maka tolonglah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Jawab Nabi, respon Nabi, in syi'ti sabarti walakil jannah. Nabi SAW sebut kepada perempuan ni, perempuan yang disebut sebagai ahli syurga ni, Nabi kata, kalau kamu mahu bersabar, maka bagi kamu syurga. Wa in syi'ti, dan sekiranya kamu mahu, da'autullah, untuk aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an yu'afiyaki, untuk memberi kesembuhan terhadap penyakit sawan kamu ni, maka aku boleh doakan. Qalat isbir. Maka perempuan itu pun menjawab ataupun membalas, aku pilih untuk sabar. Aku bersabar. Fa inni atakasyaf. Tapi dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, macam yang aku sebut tadi, bila mana aku ni sawan, aku kena penyakit ni, aku akan menggelumpur yang menyebabkan pakaian yang aku pakai ni akan tercabut lalu terdedahlah auratku. Jadi rasanya kurang selesa ataupun kurang elok bila mana duduk dalam keadaan seperti itu. Maka dia kata pada Nabi, fad'ullaha alla atakasyaf fad'alaha. Ya Rasulullah, doakanlah kepada aku bila mana kena saja sawan pada diri aku ni, sawan itu tidak menyebabkan aurat aku ini terdedah ataupun tersingkap. Maka Nabi SAW pun berdoa kepadanya. Nabi SAW berdoa kepadanya. Okay. Jadi dalam hadis ni, para ulama membahaskan beberapa perkara. Okay. Antara perkara yang kita nak bincang pada petang ni ialah mereka-mereka yang telah dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terhad kepada bilangan-bilangan tertentu. Tapi mereka yang dijamin syurga itu, kita kata dia ahli syurga dengan sebab Nabi SAW sendiri telah meletakkan, mengiktiraf dia sebagai ahli syurga. Contoh, wanita yang berkulit hitam yang telah dijanjikan syurga. Kebiasaannya kita selalu dengar, ahli syurga ni ialah asyaratul mubashirina fil jannah. 10 orang yang dijamin syurga daripada kalangan yang disebut sebagai sahabat Nabi, dan ke-10 orang ni semua lelaki. Bermula daripada Abu Bakar sampailah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah dan sekian sahabat-sahabat tu, semuanya mereka ni lelaki. Jadi dalam hadis ni kita dapat perhatikan bahawasanya yang menjadi ahli syurga itu juga tidak terhad kepada 10 orang tu. Bila mana Nabi sebut, Nabi kata dalam hadis ni, urika mra'atan min ahlil jannah, wahai Abdullah bin Abbas, mahukah kamu aku tunjukkan siapakah perempuan yang akan mendiami syurga? Maka jelas dalam hadis ni menunjukkan bahawasanya dia ahli syurga. Dan kita boleh lihat dalam hadis ni bagaimana syurga itu didiami oleh orang-orang yang mungkin kita tak sangka. Mungkin kita tak sangka dia tu ahli syurga. Sebab jelas dalam hadis ni, dari segi fizikalnya, dari segi luarannya perempuan ni, tidak menunjukkan dia tu orang yang berada pada kedudukan yang tinggi. Tinggi dari segi jawatan dan kedudukannya, dari segi kemuliaan pangkatnya. Tapi dia juga tidak dimuliakan ataupun tidaklah termasuk dalam kalangan orang yang dipandang, iaitu orang yang cantik luarannya. Sebab dalam hadis tu jelas sebut. Hadis tu kata, hadhil mar'atus sauda. Dialah perempuan yang berkulit gelap ini. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok antara fawaid
ataupun antara faedah yang disebutkan ataupun yang dapat kita ambil daripada hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia nak meletakkan seseorang tu ke dalam syurga, dia tidak melihat kepada luarannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Taala tidak melihat kepada penampilan kamu. Dan dalam hadis ni juga kita boleh tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri telah memberikan pengenalan kepada Abdullah bin Abbas untuk dia tunjuk ataupun untuk dia fahamkan siapakah ahli syurga tu dengan dia sebut dia punya personality ataupun penampilannya. Iaitu dia sebut al-mar'atus sauda. Nak tengok, nak kenal siapa ahli syurga ni, dia inilah perempuan yang kulit dia tu hitam ataupun kulit dia gelap. Maknanya nak sebut kepada kita, boleh nak sebut kriteria seseorang tu. Bila mana kita nak sebut atas dasar pengenalan. Contoh nak tunjukkan mana orang, kita pun kata okey dia ni yang kulit dia warna gelap. Walaupun setengah orang merasa sebut benda tu ialah benda yang bersifat penghinaan ataupun benda yang bersifat kurang baik, tapi kalau kita sebut atas dasar pengenalan, benda tu tiada masalah, tidak mengapa. Tapi kalau disebut selalu dengan tujuan nak aim ataupun nak jelaskan yang kulit dia tu hitam dan membuka pintu penghinaan, itu dilarang. Okay. Tapi sekadar nak beritahu, okey dia ni hitam. Siapa dia ataupun siapa orang ni? Okey, orang ni kriteria dia gini. Rambut dia tak ada, kepala dia tak ada rambut sangat. Walaupun zahirnya kita tengok benda tu agak kurang senang ataupun kurang baik, tapi atas dasar pengenalan, benda tu tidak mengapa. Tapi kalau kita nak jadikan sebagai bahan untuk kita hina dia, itu tak boleh. Itu benda seperti itu dilarang oleh Al-Quran sendiri. Okay. Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah menyebut yang beliau ialah berkulit hitam. Ini kerana semasa jahiliyah membanding manusia berdasarkan kulit mereka. Sebab apa sebut kulit hitam? Sebab dalam masyarakat Arab jahiliyah, orang kulit hitam dia ada satu sikap yang disebut sebagai appetite, iaitu membeza-bezakan, mengkastakan orang kulit putih, kulit hitam, orang yang berpenampilan baik dan orang yang kurang berpenampilan baik. Okay. Jadi perkara itu telah berlaku zaman Nabi. Perkara itu berlaku. Bila mana Nabi sebut benda tu, sahabat-sahabat yang mungkin dia punya penampilan lebih baik ataupun orang Islam pada tu yang mereka daripada kalangan bangsa Arab, luaran mereka lebih cantik berbanding mereka orang-orang kulit hitam ni, menyebabkan mereka dapat sesuatu, iaitu bahawasanya nak dapat perhatian Tuhan tidak syarat kita ada penampilan yang menarik ataupun kita punya luaran yang cantik. Tapi kalau kita tu orangnya baik, tambah pula kita tu orang yang elok rupa parasnya, maka itu ialah sesuatu yang sangat-sangat beruntung ataupun sangat-sangat baik bagi seorang manusia tu. Demikian juga jahiliyah moden. Dengan itu masalah appetite menjadi masalah besar di Amerika, Eropah dan selainnya. Sakibaki dari jahiliyah tersebut yang cenderung pada setengah kalangan atau sekurang-kurang dalam memori, Ibn Abbas radhiyallahu anhu ingin memastikan yang berkulit hitam tidak menghalang daripada dijanjikan syurga. Okay, jadi nak beritahu pada kita dalam hadis ni kita boleh tengok kita dalam Islam tidak diajar kepada kita pengkastaan manusia dari segi luarannya. Sebab kita dimuliakan pada taqwa. Kita tidak dimuliakan pada luaran. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Allah Ta'ala sebut, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Bahkan kalau kita tengok, yang meriwayatkan hadis ni juga ialah orang yang tidak sempurna dari segi luarannya. Tabi'in yang riwayatkan hadis ni, iaitu Atha' bin Abi Rabah. Kalau kita baca dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, bagaimana penulis telah menyifatkan fizikal Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah seorang tabi'in yang tidak elok dari segi rupa parasnya. Dikatakan dia mempunyai 6 keaiban pada dirinya. Maknanya dia kurang dari segi rupa paras. Tapi dia orang alim. Dia orang yang berguru dengan sebahagian para sahabat Nabi. Dan dia telah diangkat sebagai mufti oleh pemerintah ataupun kerajaan pada waktu itu pada musim haji. Dan dimuliakan Allah Ta'ala, dimuliakan beliau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ilmunya.
Itu yang pertama daripada hadis ni. Nak cerita kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat daripada luaran kamu ataupun rupa paras kamu dan harta benda kamu. Tetapi ia melihat daripada hati kamu dan juga amalan kamu. Maknanya keikhlasan dan juga perbuatan. Itu yang pertama. Maknanya tidak ada pengkastaan bagi ahli syurga. Seterusnya yang kedua yang disebutkan oleh para ulama daripada hadis ni ialah bagaimana keadaan ataupun situasi yang dihadapi oleh perempuan ni. Perempuan yang kulit hitam ni. Tak sebut nama. Okay. Cuma kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, perempuan ni mai mengadu pada Nabi, dia sebut dia ada satu masalah. Dia ni dalam hadis ni sebut, inni usra'u wa inni atakasyaf. Aku ni ada satu penyakit, iaitu penyakit sawan. Nanti kita akan bahas, sawan ni adakah sawan yang macam kita faham tu? Okay. Sawan dan sebab-sebabnya, para ulama sebut tentang isu ni. Okay. Wanita ini datang mengadu kepada Nabi SAW dua perkara. Perkara pertama, dia sering sawan dan dia terdedah daripada anggota badannya ketika sawan, iaitu auratnya terdedah. Beliau mahu mendapatkan penyelesaian daripada Nabi SAW atau berdoa untuknya. Yang dimaksudkan dengan sawan di sini adalah maksudnya menurut bahasa. Bukan bermaksud dengan istilah perubatan moden ataupun istilah medical hari ini. Okay. Sawan menurut bahasa, sarak dalam bahasa Arab tu, menurut bahasa adalah jatuh ke tanah, pengsan, terjatuh, rebah. Itu juga disebut sebagai sarak. Okay. Pengsan dan jatuh itu, mengikut ulama yang mensyarahkan hadis ni, iaitu Profesor Sharaf Al-Qudah, dalam kitab dia Hadiyun Nabawi, petunjuk Nabi bagi adab dan kesopanan. Okay. Dia kata sawan ni boleh terjadi pada hakikatnya dengan 3 sebab. Sebab yang pertama ialah sebab anggota badan. Yang dia sebut sini. Dan inilah yang menjadi kebiasaan. Ia adalah pengertian khas di segi perubatan dan sebab yang khusus dan dirawat oleh pakar neurologis. Okay. Jadi nak beritahu pada kita antara sebab orang tu kena sawan ialah kegagalan anggota badan dia untuk berfungsi dengan baik sehingga dia kena sawan yang menyebabkan dia jatuh ataupun dia rebah. Yang macam kita tengok sebahagian orang tu lah. Sawan sehingga dia jadi menggeletar tubuh badannya sehingga keluar buih daripada mulutnya. Itu sebahagian daripada bab-bab yang disebut sebab kepada sawan tu. Okay. Yang kedua, kata Profesor Dr. Sharaf Qudah, antara sebab seseorang ni dia boleh rebah ataupun dia boleh kena sawan ialah psikologi, tekanan mental. Ini termasuk mereka yang pengsan apabila mendengar berita yang menggembirakan ataupun berita yang sedih. Itu juga dipanggil sawan ataupun sarak. Bila mana seseorang tu dia tak boleh kawal emosinya, psikologinya, dia akan rebah tiba-tiba, pengsan tiba-tiba. Okay, dalam cerita ni ataupun dalam bahagian ni dia sebut dia sarak. Dia kena sawan. Sawan jenis macam mana? Wallahu a'lam. Tapi dari segi bahasa, sarak tu luas. Satu perkataan yang luas. Boleh kita sebut sebagai penyakit yang boleh diistilahkan sebagai kegagalan anggota badan yang perlu dirawat dengan rawatan khusus dalam perubatan moden. Tapi yang kedua kita bahas hari ini ialah sawan dengan sebab psikologi. Contoh orang dengar berita yang mengejutkan, kematian ke, dia tiba-tiba rebah. Itu pun orang Arab panggil sarak. Ini kebanyakan terjadi setelah sebab anggota-anggota dan dirawat sebab anggota-anggota badan gagal dan juga perlu dirawat oleh pakar psikiatrik. Ini yang disebut oleh penulis kitab ni lah. Okay. Sebab yang kedua ialah sebab spiritual. Sebab spiritual ni ialah hasil daripada gangguan jin melalui sihir atau selainnya ataupun disebabkan dengan evil eye ataupun panahan mata, al-ain. Jadi 3 sebab seseorang tu dia boleh kena sarak ataupun sawan. Yang pertama dia memang ada penyakit tu daripada sejak lahir lagi. Sampai satu waktu keadaan dia kena penyakit tu, badan jadi menggeletar, rebah tanpa sebab. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, psikologi, emosi, ketidakstabilan emosi menyebabkan seseorang tu boleh kena sawan. Dan yang ketiga disebut sini spiritual, gangguan. Gangguan daripada pihak ketiga, pihak yang tidak
dapat dilihat dengan mata, iaitu jin melalui perantaraan sihir ataupun evil eye ataupun panahan mata ataupun disebut dalam istilahnya ialah ain. Jadi perempuan ni wallahu a'lam sebahagiannya mengatakan ataupun Profesor Dr. Sharaf Qudah dia sebut sini perempuan kulit hitam ni yang Nabi kata dia ni ahli syurga, dia ni kena sawan jenis pertama, iaitu sawan yang disebabkan dengan kegagalan tubuh badan dia. Urat saraf dia ada ketidakstabilan. Sebab dia sebut ataupun daripada segi hadis tu kita boleh tengok dia mai mengadu kepada Nabi, benda tu berlaku berulang kali. Benda tu berlaku berulang kali. Wallahu a'lam. Ya, maknanya para ulama dia ada terjihan mereka sendiri. Ada yang mengatakan dia juga terkena sawan ni dengan sebab yang ketiga, iaitu sebab spiritual dalaman. Gangguan-gangguan sihir yang orang hantar. Okay. Jadi dalam bahagian ni juga disebut kepada kita, penyakit-penyakit ni dia boleh datang tak daripada unsur spiritual. Okay. Jadi kita boleh sebut sini bahawasanya para ulama sebut penyakit ni dia boleh datang juga daripada sebab spiritual. Spiritual ni ialah gangguan jin ataupun hasad daripada manusia itu sendiri. Okay. Pertama sekali kita bahas, boleh tak seseorang tu sakit dengan sebab gangguan jin? Ada tak dalil-dalil dalam Quran yang cerita benda ni? Okay. Dalilnya cukup jelas. Iaitu dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-102, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ayat tu jelas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya dan mereka telah mengajarkan ilmu sihir itu kepada manusia. Maknanya ilmu tu wujud ataupun kaedah tu wujud untuk kacau ataupun untuk porak-perandakan manusia, untuk sakitkan manusia dengan kaedah sihir sehingga mengganggu spiritual dalaman dia. Benda tu wujud sebab Quran duk sebut benda tu. Dan dalil yang lain iaitu daripada surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut pada ayat 275, Allah Ta'ala kata allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang yang makan riba saat dibangkitkan daripada kubur untuk menuju ke padang mahsyar pada sangkakala kedua, la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Tidak akan dapat mereka ini berjalan, bangun, melainkan seperti mana bangun dan berjalannya orang yang telah dirasuk syaitan. Jadi nak beritahu pada kita, unsur penyakit yang datang dengan sebab rasukan syaitan, jin yang jahat, sihir, benda tu wujud dan benda tu diterima dalam agama kita. Sama juga isunya dalam bab al-ain ataupun evil eye ataupun panahan mata. Okay. Selain pada tu, dalil yang ketiga ialah ayat daripada surah Sad, ayat yang ke-41. Allah Ta'ala sebut, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Dan ingatlah peristiwa hamba kami, kata Allah Ta'ala, iaitu Nabi Ayyub alaihi salam, ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan hasutannya semasa aku ditimpa kesusahan dan azab siksa penyakit. Jadi itu tiga dalil. Surah Baqarah 102, Surah Baqarah 275, Surah Sad ayat 41, dalil yang digunakan oleh para ulama bahawasanya syaitan ataupun jin yang jahat boleh menyebabkan seseorang tu diganggu gugat dia punya badan dia sehingga dia sakit. Benda tu boleh berlaku. Benda tu boleh berlaku. Okay. Tapi setelah didiagnos oleh perubatan moden. Itu yang disebutkan. Itulah perkara yang disebutkan oleh para ulama. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, bila mana kita kena satu penyakit, diagnos dulu ataupun dapatkan rawatan dulu di dalam bidang perubatan moden, daripada perubatan moden. Kalau dia orang boleh buat penelitian dan penyakit tu, maka kita kata penyakit tu datang dengan sebab kegagalan tubuh badan kita. Lemahnya antibody kita, tidak terjaganya cara pemakanan kita, maka kita kena penyakit tu. Bukanlah semua penyakit tu kita hubung kaitkan dengan jin belaka.
Macam COVID-19 ni pun ada usaha sebahagian orang nak kaitkan dengan jin. Tak ada kena-mengena lah sebab penyakit ni dah jadi pandemik dah. Dia dah spread over border dah. Dia dah tersebar lebih pada sepadan negara. Nak buat karuk pun padang-padang lah. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita, itu benda yang diiktiraf dalam agama, tapi kena lihat juga dari sudut analisa ataupun analisis moden. Okay. Selain pada tu, ada satu hadis yang digunakan oleh para ulama sebagai pendalilan bahawasanya berlakunya penyakit ni dengan sebab datangnya ataupun adanya campur tangan pihak ketiga iaitu jin. Iaitu hadis yang saya sebut secara sepintas lalu saja, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, iaitu hadis seorang lelaki. Seorang lelaki ni hadis ni riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Seorang lelaki ni dia baru kahwin. Lalu dia join bersama dengan Nabi dan juga para sahabat ke Khandaq. Perang Khandaq. Okay. Jadi bila mana dia join perang Khandaq ni lah perang ataupun kita panggil perang Ahzab. Okay. Dia join perang Khandaq, dia baru kahwin. Okay. Jadi pada waktu tu diuji pasangan ini. Sahabat yang baru kahwin ni. Okay. Dia join, dia bersama dengan Nabi dan para sahabat. Lepas tu dia minta kebenaran Nabi nak balik jumpa isteri dia. Okay. Maka Nabi pun kata, khudh silahaka fa inni akhsha alaik. Ambillah senjata kamu ataupun pedang kamu sebab aku takut ada sesuatu yang akan menimpa kamu. Nabi kata pada dia, pada lelaki ni, sahabat ni. Dia minta kebenaran. Dia baru kahwin, dia join sahabat-sahabat perang perang Khandaq. Lepas tu, lepas duduk tunggu musuh nak masuk bila ni, minta kebenaran dengan Nabi nak balik rumah sekejap. Nak jumpa isteri, balik rumah. Okay. Bila mana nak balik rumah tu, Nabi kata bawa sekali senjata, jangan balik tangan kosong. Fa akhadha silahahu thumma dhahaba fa idza huwa bimra'atihi bainal babain fa hayya laha ar-rumha liyat'anaha bihi wa asabathu al-ghairatu faqalat. Okay. Lalu dia pun balik, dia tengok isteri dia berada di antara dua pintu. Berada di rumah dia. Lalu datang dalam hati dia ni perasaan kurang baik terhadap isteri dia, sehingga dia hunuskan lembing dia untuk dia tikam. Tiba-tiba mari perasaan tu. Perasaan rasa cemburu tengok isteri. Rasa macam isteri ni buat sesuatu yang tak baik ketika mana ketiadaan dia di rumah. Isteri dia tengok macam tu, maka isteri dia kata, ukfuf anka ramhak. Jauhkan dulu diri kamu daripada lembing tu. Jangan cepat sangat nak serang aku. Maksudnya lebih kurang macam tu. Tapi masuklah ke dalam rumah dan tengok apa di dalam rumah. Saya ringkaskan hadis tu. Fadakhala fa idza hayyatun azimatun muntawiyatun ala firashihi. Ketika mana dia masuk dalam rumah dia, maka dia tengok dalam rumah dia tu ada seekor ular besar yang duduk ataupun yang berada di atas katilnya. Lalu dia ambil lembing dia tikam kepala ular tu, maka ular tu pun mati dalam keadaan badan ular tu mengelilingi ataupun dia pegang lembing tu dan dia bawa lembing tu pergi keluar. Okay. Mudah ceritanya, bila mana lembing tu dia bawa pergi keluar, maka ular tu sendiri bangkit balik lalu telah hentam lelaki tadi dan akhirnya dua-dua meninggal. Dua-dua mati. Ular tu pun dah mampus, lelaki tadi dia pun meninggal. Berita tu bawa kepada Nabi. Bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang, Nabi kata, istaghfiru li sahibikum. Nabi kata, istighfarlah kamu kepada sahabat kamu. Thumma qala inna bil madinati jinnan, sesungguhnya di Madinah ini adanya satu jin qad aslamu, yang mana mereka ini telah masuk Islam. Fa in ra'aitum minha syai'an fa'adhinuhu thalathata ayyam. Bila mana kamu tengok dalam rumah kamu ada satu benda yang kurang beres, iaitu adanya binatang-binatang yang pelik-pelik ni, maka kamu halau dia dulu. Halau dia. Maknanya kata kepada binatang tu, keluar kamu daripada rumah ni, kalau tak aku bunuh kamu ataupun aku akan usir kamu. Okay. Kalau dia tak keluar, maka itu memang ular yang betul. Tapi kalau dia keluar, maka itu jin yang menyerupai. Jadi lelaki tadi dibunuh dengan sebab, terbunuh ataupun mati dengan sebab ada jin-jin lain yang tak puas hati. Ular yang dia bunuh tu ialah jin.
yang menyerupai ular. Okay, cuma nak beritahu kepada kita boleh kena, benda tu boleh kena. Maknanya para ulama nak sebut, perkara tu boleh berlaku kepada manusia. Okay, mana datangnya penyakit-penyakit keburukan kepada kita tu ialah dengan sebab pihak ketiga. Okay. Seterusnya, antara perkara yang juga kita boleh sebutkan di sini ialah pilihan yang dipilih. Balik semula pada hadis tadi, pilihan yang dipilih oleh siapa? Oleh perempuan kulit hitam tadi. Ketika mana dia minta Nabi, suruh Nabi doa supaya dia ni disembuhkan daripada penyakit sawan. Dan dia tak suka bila mana dia sawan ni, badan dia menggeletar, menggelumpur sehingga terbuka, tersingkap auratnya. Dia tak suka. Okay. Jadi Nabi pun kata kepada dia, in syi'ti, kalau kamu mahu, kamu bersabar, falakil jannah walakil jannah, maka kamu akan dapat syurga. In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaka qalat asbir. Dalam hadis tersebut, kalau kamu nak syurga, kalau kamu nak, kamu boleh sabar dan bagi kamu syurga. Tapi kalau kamu nak aku doakan, aku boleh doakan supaya kamu sembuh. Okay, jadi dalam hadis ni, pilihan perempuan ni apa dia? Dia sabar. Okay. Pilihan perempuan ni, dia sabar. Okay. Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama. Hadis ni dia sebut pada kita antara berubat bila mana kita sakit dan bersabar. Apa pilihan? Apa garis panduan yang kita kena buat? Okay. Nabi SAW telah memberi pilihan kepada beliau berkaitan sawan yang dia hidapi itu dengan dua perkara. Sama ada sabar dan mendoakan untuknya. Dan perempuan tu telah pun pilih untuk sabar. Jadi sebagai perincian, kita akan sebut kepada kita bab berubat dengan sabar ni ada 3 keadaan. Jadi sebut sini. Yang pertama, bila mana kita itu telah terkena ataupun telah mengidap penyakit berjangkit ataupun wabak. Macam sekarang ni lah. COVID-19 ataupun coronavirus. Kita disahkan positif terkena penyakit ni. Lalu kita pun dengar hadis ni, kita pilih untuk sabar. Sebab pernah juga dengar satu hadis, Nabi sebut kalau yang kena penyakit wabak mati dengan sebab wabak ni pun mati syahid, dapat syurga. Maka dia pun kata kepada pihak hospital, saya pilih untuk sabar. Betul tak pilihan dia tu? Tak nak berubat sebab nak jadi macam perempuan ahli syurga kulit hitam tu, dia tak berubat. Dia pilih untuk sabar. Kata para ulama, perbuatan dia tu haram. Sebab apa? Sebab dia wajib menyembuhkan diri dia. Dia wajib berubat pada waktu tu. Walaupun dia boleh sabar dengan penyakit berjangkit ataupun wabak yang dia kena. Sebab penyakit berjangkit ni, dia ada bab yang dinamakan sebagai intihak haqqul akhar ataupun pencerobohan hak orang lain. Akan ada orang-orang yang susah kerana sikap kita tak mau pergi berubat penyakit tu. Akan ada orang yang akan mungkin mati. Dia punya antibody kita tak kuat. Antibody dia tak kuat macam antibody kita. Maka dia pun menjadi mangsa penyakit tu. Jadi ini benda yang kita kena jelas. Jadi mana-mana orang yang disyaki ada penyakit ni, dia pilih untuk sabar. Dan kita pun dah tengok ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berautoriti. Orang yang di-carrier, orang yang bawa virus COVID-19 ni, dia tak syarat ataupun keadaan dia tu tak semestinya dia tu lemah, demam, batuk tak. Kadang-kadang dia kuat, dia boleh jadi carrier juga. Jadi bila mana kita berada dalam keadaan ni, penyembuhan terhadap penyakit tu wajib. Tak boleh pilih untuk sabar. Mesti berubat. Mesti kena berubat. Okay. Yang kedua kata para ulama, macam mana kita nak berubat ke nak sabar? Okay. Penyakit yang mengganggu diri dari melaksanakan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat, keluarga atau diri sendiri. Sama ada mengganggu dari kewajipan segera atau untuk tempoh yang akan datang. Penyembuhannya juga adalah wajib kerana tidak akan sempurna perkara yang terkecuali dengannya, maka ia juga wajib. Kena penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tak boleh buat kewajipan kita. Kewajipan kita terganggu. Terganggu kewajipan kita. Maknanya hak-hak orang terhadap kita, tanggungjawab kita, ibadah kita terganggu dengan sebab penyakit tu.
maka pilihannya kita kena berubat. Tak kira lah penyakit apa. Penyakit buah pinggang ke, kalau kita tak berubat kita jadi letih, tak boleh ibadah dengan baik, tak boleh fokus dalam ibadah. Kita pula mulut pun jadi tak sabar, sakit je, nak marah orang apa semua. Lepas tu salat pun jadi tak keruan apa semua. Maka pada waktu tu wajib pada kita untuk kita berubat. Okay. Yang ketiga ni yang disebutkan oleh para ulama, penyakit yang selain keduanya, iaitu penyakit bukan jenis penyakit berjangkit. Penyakit itu pula ialah penyakit yang tidak menyebabkan hak orang ataupun kewajipan kita terganggu. Maka untuk yang macam ni, kalau pilih untuk bersabar, silakan. Tapi dianjurkan juga untuk berubat. Sebab para ulama juga berbeza pendapat dalam bab ni. Sebab di sana ada anjuran juga untuk berubat. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, kenal dulu penyakit yang kita hadapi, lalu kita pilihlah untuk sabar. Sebab memang ada berdasarkan hadis ni disebut tentang pahala sabar tu. Okay. Seterusnya sebagai penutup, kesakitan ataupun doa. Kesakitan dan doa. Adapun berdoa untuk kesembuhan dituntut pada dua keadaan sahaja. Iaitu berdoa di samping rawatan. Bahawa rawatan adalah salah satu cara rawatan tidak sentiasa mencapai natijah. Bahkan pada kebiasaannya sahaja. Rawatan juga tidak menyembuhkan kecuali dengan izin Allah dan kehendaknya. Dengan itu, doa adalah memohon agar diberi kesembuhan dan memilih rawatan yang munasabah dan kesembuhan. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita, bila mana kita ni kena sakit, kita berdoa supaya kita diberi kesembuhan. Tapi kita juga dapatkan rawatan setakat yang kita mampu. Okay. Maknanya bila mana sakit, kita mampu untuk ambil rawatan, kita pun kena berdoa. Kena berdoa juga. Jangan ingat ataupun jangan sangka saya mampu je untuk orang kata apa, rawat sakit saya ni. Jadi saya pilih untuk rawat, saya tak nak berdoa. Tak kena juga cara dia. Okay. Dan yang kedua, bila mana rawatan tu sudah tidak ada, maknanya tidak ada rawatan. Hak perubatan pun kata penyakit awak ni tidak ada kaedah rawatan lagi. Ataupun tidak ada ubat. Tak boleh ada kaedah nak kurangkan. Pada waktu tu, pilihan yang kita ada hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi daripada hadis ni kita tengok kelebihan sabar bila mana kena penyakit. Okay. Tapi walau macam mana pun, pilihan sabar itu tidak menjadikan ataupun bukan salah satu alasan yang kita boleh guna untuk kita tidak berubat. Bukan. Kita mampu berubat, kita berubatlah. Dan kita juga dituntut untuk berdoa supaya diberi afiat, kesembuhan. Sebab poin tadi kita dah sebut, sakit kalau dia boleh menyebabkan kita tak jadi orang yang taat, jadi orang yang maksiat pada Allah Ta'ala. Sebab ada keadaan-keadaan sakit tu dia jadi makin buruk sangka pada Tuhan. Okay, maka dia wajib untuk berubat. Dia tidak boleh biarkan penyakit tu. Okay. Jadi itu daripada hadis yang kita bincang pada petang ni. Jadi saya rasa kita berpada situ sajalah. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan kita terus sentiasa istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat dan berkat bila mana kita sentiasa berada dalam keadaan tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengangkat segala bala dan wabak yang telah berlaku kepada kita. Dan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Dan setakat tu saja kita punya perkongsian pada petang ni dalam slot kuliah Zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.